Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau An-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi, mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap kita pada hari ini, dijadikan kita tergolong di dalam suatu kelompok yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah, mengabdikan diri kepadanya. Waktu yang dijadikan oleh orang-orang yang saleh dipilih dan juga dimanfaatkan untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan yang sunnah. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, suatu majlis yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Justru kita memohon dan kita ini merafakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehambaan dan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir di antara kami pada hari ini, ya Allah, adalah hamba-hamba-Mu yang telah pun Engkau angkatkan darajatnya, Engkau ampunkan dosa-dosanya, Engkau lindungi segala kekurangan dan keaibannya, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa terpelihara dan juga sentiasa berada di bawah peliharaan dan juga naungan-Mu, ya Allah. Peliharalah segala panca indera kami, anggota tubuh badan kami, dan semua pinjaman yang telah pun Engkau anugerahkan kepada kami daripada melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan semua perkara yang Engkau murkai, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa berjalan di atas landasan syariat-Mu, bernaung di bawah naungan rahmat-Mu, dan pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan dan ketakwaan yang menebal dan bertambah, ya Allah. Kurniakanlah sepanjang kehidupan kami keberkatan-Mu, ganjaran yang besar daripada-Mu, kerahmatan dan kasih sayang daripada-Mu, ya Allah.
Hidupkanlah kami dalam keadaan kesejahteraan, kebahagiaan, pemberian dan juga suatu perkara yang istimewa daripada-Mu, ya Allah. Sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali matikan kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena kita masuknya ke dalam suatu bulan. Yang pertama, ianya adalah bulan persiapan dan persediaan untuk kita ini dapat melaksanakan dan juga untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan dengan sempurna. Maka persiapan dan persediaannya bermula daripada bulan ini, yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Dalam masa yang sama juga, bulan ini adalah bulan, mengikut jumhur para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra. Kemudiannya diangkat ke langit bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Mi'raj, yang jumhur ulama bersepakat dan juga kebanyakan daripada pendapat para ulama berlaku pada 27 Rajab. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan itu adalah suatu perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala mempergerakkan, memperjalankan hamba-Nya yang mulia itu untuk sampai dapat bercakap dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mendapatkan gelaran As-Siddiq, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, mendapatkan gelaran As-Siddiq hanya kerana membenarkan dan juga percaya dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Lau sana'ta akbaru min dhalika la sadaqtu ya Muhammad." Wahai Muhammad, kalau kamu lakukan yang lebih besar dan juga yang lebih hebat daripada itu pun aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mendapatkan gelaran namanya As-Siddiq. Satu-satunya sahabat yang digelarkan As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq, kerana membenarkan dan mempercayai, beriman dengan peristiwa yang disebutkan di dalam Isra dan juga Mi'raj. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, semenjak daripada zaman berzaman dan turun-temurun, tidak ada seorang pun yang ingkar, malahan disampaikan daripada tok-tok guru pondok dan juga orang-orang yang saleh ketika dahulu. Perkara itu diyakini dan perkara itu disebutkan oleh mereka berulang-ulang kali, dan juga perkara ini sangat diyakini oleh orang-orang yang hidup di zaman tidak ada tercemar akal fikiran mereka dengan kewas-wasan di dalam peristiwa tersebut. Tetapi bila sampai di akhir zaman,
Entah mengapa dan tak tahu kenapa, apa yang hilang dan apa yang kurang daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sebahagian peristiwa daripada Isra' dan Mi'raj diragukan dan juga dikatakan itu adalah peristiwa yang tidak wujud, yang tidak ada asal, yang tidak ianya, yang dikatakan tidak ada hadis dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kita ini subhanallah rasakan aneh dan rasakan pelik, yang dikatakan peristiwa tersebut tidak wujud dan juga ianya tidak ada asal hanya kerana tidak memiliki dalil. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengingkari sesuatu perlu memiliki dalil, dan kenyataan tidak ada dalil itu bukan dalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bayyinu ala man ankar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ad-dalilu wal bayyinu ala mudda'i wad dalilu ala man ankar. Penerangan harus dikeluarkan bagi orang yang membenarkan, dan dalil perlu didatangkan bagi orang yang ingkar. Jadi kalau tak percaya, subhanallah, datangkan mana dalil. Kalau dikatakan perkara tersebut tidak ada dalil, itu bukan dalil. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semua perkara yang telah pun diceritakan oleh para sahabat berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj, perjalanan yang dikatakan berbeza di antara keduanya, di antara Isra' dan Mi'raj, para ulama bersepakat bahawasanya barang siapa yang ingkar dengan peristiwa Isra' telah pun jatuh kafir, kerana telah mengingkari dan tidak membenarkan suatu perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran secara sharih di dalam surah Al-Isra'. Dan juga sebahagian ulama mengatakan jatuh kafir juga barang siapa yang ingkar peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika mana berlakunya perjalanan Isra'. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana perjalanan Isra', perjalanan itu adalah perjalanan yang lebih dahsyat dan juga perjalanan yang dikatakan banyak daripada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mata kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah ada sebahagian daripada yang mengingkar ataupun tak percaya, tidak begitu aneh kerana para sahabat pun mula-mulanya ada persoalan dan keraguan. Sebab itulah digelarkan Sayyidina Abu Bakar itu sebagai As-Siddiq, kerana satu-satunya sahabat yang pertama mempercayai sebulat suara dengan kepercayaan, dengan keyakinannya. Dan disebutkan bahawasanya apa yang ditunjukkan di hadapan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah potongan-potongan sebenar daripada alam dan juga daripada suatu peristiwa-peristiwa yang berlaku. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir sepanjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menceritakan perihal akhirat ataupun perihal manusia yang dihisabkan, manusia yang diberikan balasan, manusia yang diberikan nikmat, Rasulullah akan mengaitkan dengan apa yang dilihat di dalam peristiwa Isra'. Tiap kali mesti Rasulullah akan kata, marartu lailata usriyabi,
telah pun aku telah melalui suatu tempat pada malam aku diisrakan. Pernah juga dengan perkataan ra'aitu lailata usriyabi. Aku melihat suatu perkara ketika mana aku diperjalankan sepanjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita faham kenapa peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak ada kisah dan penceritaannya banyak di dalam kitab-kitab sahih, ianya sangat mudah. Kerana apa? Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Makkah, dan pada waktu itu kebanyakan para sahabat belum lagi memeluk agama Islam. Orang Islam pada ketika itu baru jumlah mereka dalam 10 ke 20 orang semata-mata. Dalam tempoh 5 ataupun 4 tahun setelah kerasulan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dikatakan dalam tempoh 10 tahun kerasulan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu, di antara para sahabat yang wujud, yang merawikan ataupun menyampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan para sahabat pada ketika itu bukanlah para sahabat yang banyak meriwayatkan daripada Rasulullah. Kita tahu bahawasanya di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Bayangkan, Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Rasulullah setelah hijrah Rasulullah SAW di dalam kota Madinah. Maksudnya, Rasulullah dah berusia 53 tahun waktu itu. Barulah datang Abu Hurairah Abdul Rahman ibnu Sakhar kepada Rasulullah SAW, menghafal dan juga menyimpan paling banyak hadis daripada Rasulullah SAW setelah Sayyidatuna Aisyah. Sehingga kan Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan hadis terbanyak daripada Rasulullah SAW sekalipun di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Sayyidatuna Aisyah masih lagi belum bergelar isteri kepada Rasulullah, dan juga masih lagi berusia kanak-kanak, lebih kurang dalam usia beliau pada waktu itu mencecah 7 ke 8 tahun sahaja. Jadi subhanallah, orang yang meriwayatkan hadis yang banyak, dan banyak dia punya hadis yang sampai daripada mereka, yang nama-nama mereka itu kebanyakan berada dalam kitab-kitab sahih. Di antaranya Sayyidina Abu Hurairah, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, di antaranya Sayyidatuna Aisyah, di antaranya subhanallah Abdullah ibnu Umar, dan kebanyakannya subhanallah daripada hadis-hadis yang sampai daripada mereka, yang kebanyakan tersimpan di dalam hadis yang sahih, tidak wujud lagi dalam kota Mekah pada ketika itu. Kalau ada pun mereka masih lagi kanak-kanak, ataupun mereka belum lagi masuk agama Islam. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita jarang sangat menjumpai peristiwa Isra' dan Mi'raj ada hadisnya di dalam kitab-kitab yang sahih. Sebab itulah kita ini jarang jumpa cerita tentang peristiwa Isra' maupun peristiwa Mi'raj di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Sedangkan yang dituliskan oleh para ulama, dinukilkan dan juga dihimpunkan dalam kitab-kitab yang terpenting para ulama pada ketika itu pun bukan semua hadis yang sahih mereka itu simpan. Sayyidina Imam Al-Bukhari menyimpan sejumlah daripada 4,000 hadis yang sahih. Dituliskan di dalam kitab Sahih Bukhari hanya lebih kurang 1,400 sahaja.
lagi 3,500, lagi lebih kurang 2,500 yang lain, subhanallah, tidak dituliskan dalam kitab tersebut. Dan boleh jadi subhanallah, hadis-hadis itu ada menyimpan sebahagian besar daripada cerita-cerita yang kita pun tak tahu. Malahan ada para a'immah yang mereka itu berkategori al-hafidh dan juga memiliki suatu kategori ataupun suatu tahap di dalam hafalan hadis mereka sampai ke tahap hujjah, seperti mana Imam Al-Ghazali, orang yang dia punya darajat sampai ke tahap hujjah ni, hafalannya adalah 500,000 hadis dan ke atas. 500,000 hadis dan ke atas. Tapi tidak menuliskan kitab sahih Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak menghimpunkan hadis-hadis simpanannya di dalam satu kitab sahih namanya Sahih Imam Al-Ghazali. Sebab itulah kalau kita lihat mana-mana hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali disebutkan tanpa rawahu. Kerana apa? Riwayatnya Imam Al-Ghazali. Hadis itu bila disebutkan rawahu Ghazali. Subhanallah. Dan dia layak untuk menyebutkan hadis tanpa riwayat siapa, kerana dia perawinya. Subhanallah. Kerana beliau adalah perawinya. Jadi subhanallah, apa perkara yang kita petikaikan dan kita ragukan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau ianya sampai daripada lisan orang-orang yang thiqah pada suatu ketika dahulu. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara itu hanya sahaja dibangkitkan mutaakhir ini apabila sampai saja lisan-lisan para da'i yang mereka itu mencetuskan suatu kekeliruan di dalam masyarakat. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu cetusan hidayah. Kerana Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita di dalam suatu ujian yang besar, yaitu ujian merasakan was-was kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun peristiwa Mi'raj yang kita sebutkan sebentar tadi, Isra itu kalau siapa ingkar, maka dia telah pun kafir. Malah sebahagian ulama mengatakan, kalaupun ingkar dengan peristiwa-peristiwa yang berada di dalam Isra' itu sendiri pun dah jatuh kepada kekufuran. Astaghfirullahalazim. Manakala peristiwa Mi'raj, barang siapa yang ingkar, maka dia telah pun jatuh fasik. Orang yang fasik sebagai orang yang Islam dan kita orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah dan Rasul, kita tidak boleh percayai kata-kata orang yang fasik. Orang yang fasik, kata-katanya tidak boleh dipercayai. Kalau dia bersumpah, sumpahnya itu boleh kita ini palsukan terus. Maksudnya kalau dia kata wallah, dia kata kita boleh terus palsukan. Ini sumpah palsu ni. Walaupun masih berasas kerana kedudukannya sebagai orang fasik. Memang benar, di dalam bab menerima nasihat perlu kita lihat apa yang orang itu nasihat, jangan pandang orangnya. Benar. Tapi dalam bab penyampaian fakta perlu kita lihat siapa yang sampaikan. Dua perkara yang berbeza. Kalau orang nasihat, terima daripada sesiapa pun, tak kisah orang tu macam mana, walaupun orang itu fasik. Itu kalau nasihat. Tapi kalau fakta, agama mengajarkan kita jangan mengambil fakta daripada orang-orang yang fasik. Kerana apa? Cuba kita tengok di dalam agama sekalipun, bila masuk kita ke dalam bulan Ramadan, ada 3 cara untuk kita tahu masuk bulan Ramadan. Kita guna, yang pertama sekali, sekarang ini kita guna kaedah hisab. Habis saja 30 hari bulan Syaban, masuk Ramadan. Itu yang kita guna pada hari ini.
Yang kedua, biru'yatil hilal, dengan kita sendiri tengok orang yang kita tengok, kita nampak hilal, kita nampak anak bulan, kita sendiri nampak. Yang kedua, yang disebutkan subhanallah biriwayatin, subhanallah dikatakan yang disebutkan biqasamin adlin riwayah, dengan ucapan ataupun dengan suatu sumpah, demi Allah aku dah nampak anak bulan, daripada orang yang adil. Kalau orang tu fasik, dia nampak sungguh pun tak boleh percaya. Sampaikan dalam bab ini memerlukan kepada adil. Kalau orang tu fasik, terus tolak dia punya fakta. Jadi harus kita ini faham. Jangan kita mengatakan bahawasanya subhanallah tak apalah, sampai daripada siapa pun tak apa. Yang penting apa isi kandungannya. Benar, itu kalau nasihat. Tapi kalau fakta, tengok orang siapa yang sampaikan. Kalau orang itu cenderung mengkafirkan orang-orang Islam, kalau orang itu cenderung mengatakan amalan-amalan, perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang soleh itu bohong ataupun sebagainya, wal'iyadhu billah, ada keraguan pada fakta yang disampaikan. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingkar dengan peristiwa Mi'raj Rasulullah, perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, yang ingkar dengan peristiwa ini telah pun fasik, kata para ulama. Kerana apa? Dia telah pun ingkar dengan satu peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara maknawi, secara tersirat. Secara tersurat, kita tak jumpalah Rasulullah itu dimi'rajkan di dalam Al-Quran. Tetapi secara tersirat, Rasulullah memang benar-benar diangkat ke langit. Subhanallah. Dalam surah An-Najm menyebutkan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi langit yang memiliki cakrawala, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berqasam dengan nama langit. Tidaklah Tuhan kamu, yakni Muhammad, berkata-kata perkara yang daripada khayalannya. Ma dhalla sahibukum, tidaklah tersesat Tuhan kamu ini, wa ma ghawa, dan dia itu berkhayal. Penceritaan Mi'raj Rasulullah bukannya khayalan, bukannya suatu mitos, bukannya suatu fantastik, fantasi. Wala yantiqu anil hawa, tidak pula Muhammad ini bercakap dengan perasaannya. In huwa illa wahyun yuha, sesungguhnya dia adalah wahyu yang telah diutuskan. Maksudnya penyampaian Rasulullah berkenaan dengan naik ke langit itu semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara maknawi sampaikan disebutkan wa kana qaba qausaini au adna, dan pertemuan Rasulullah dengan Allah itu seperti dua objek yang rapat ataupun lebih rapat daripada itu. Itu lafaz Al-Quran. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika mana diangkat ke langit bertemu dengan para anbiya, dan setiap daripada seorang para anbiya itu Rasulullah SAW bertemu dan bercakap. Rasulullah bertemu dan berdialog dengan para anbiya, setiap seorangnya pada tiap-tiap tingkatan langit yang disinggahi oleh Rasulullah SAW. Setiap satu tingkatan langit tersebut, Rasulullah SAW turun daripada kenderaan uruj yang dinaiki oleh Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril dan berjumpa dengan para anbiya. Bukannya sambil lalu nampak hai terus, tak ada. Turun jumpa para anbiya. Allahu Akbar. Dan para ulama mengatakan bahawasanya jumpa para anbiya dalam wajah yang hakiki. Maksud hakiki tu maksudnya macam kita ni jumpa kawan kita ni ha. Bukannya jumpa macam dalam mimpi tu. Tak, jumpa sungguh-sungguh.
Hanya bezanya terdapat para anbiya yang telah pun wafat ataupun yang masih hidup sahaja. Itu sahaja bezanya. Tidak ada pula para anbiya yang waktu tu telah pun meninggal dunia ataupun wafat jumpa dalam keadaan ruh ataupun dalam keadaan khayalan. Tidak, berjumpa dengan jasad yang baru. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ke Sidratil Muntaha, melihat semua para malaikat, rupa asalnya dan juga bagaimana mereka punya saiz dan sebagainya, diceritakan satu persatu kepada para sahabat. Tapi para sahabat mereka tak faham. Macam kita lah, bila cerita tentang para malaikat, kita bukan faham. Subhanallah. Boleh bayang tak? Malaikat Jibril ada 600 sayap. Kita tengok burung, kalau 2 sayap tu macam itu, 4 sayap macam mana? Pelik kan? Kalau 600 sayap macam mana? Tak dapat kita ini jangkau dengan akal fikiran. Dan dahlah ada 600 sayap. Kata Rasulullah SAW, kejadiannya sangat indah. Allahu Akbar. Dia bukannya kejadian yang menakutkan macam dewa-dewa yang kita nampak banyak tangan tu. Dia adalah suatu perkara yang indah sangat. Allahu Akbar. Itu baru malaikat Jibril. Israfil ada 2000 sayap. 1000 kiri, 1000 kanan. Subhanallah. Itu malaikat Israfil. Malaikat Israel ada 3000 sayap. 1500 kiri, 1500 kanan. Subhanallah. Diceritakan satu-satu oleh Rasulullah SAW macam mana rupa para malaikat. Hanya saja para sahabat bila dengar macam kita tak faham. Kita pun tak faham sayap malaikat tu macam mana. Macam sayap burung ke? Ke macam sayap kapal terbang ke? Macam sayap spoiler kereta ke? Wallahu a'lam macam mana dia punya rupanya. Subhanallah. Sebab benda tak pernah kita tengok. Tapi diceritakan oleh Rasulullah. Maksudnya Rasulullah SAW tidak pernah berselindung dengan apa yang dilihat ketika mana Mi'raj kepada para sahabat. Allahu Akbar. Kalaulah Rasulullah bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan para anbiya dekat setiap tingkatan langit, berjumpa dan berdialog. Cuba kita ini subhanallah bayangkan, Rasulullah dapat perintah solat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada bercakap. Logik ataupun tidak, kita dirikan solat pun kita baca, betul tak? Allahu Akbar. Kalau kita seorang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul tak? Kalau kita ini jadi imam, kita baca jihar. Sama ada kita ini dalam solat-solat yang dijiharkan ataupun solat waktu malam, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita solat ni, kita bukannya berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap disyariatkan dengan bacaan Al-Quran. Tetap kita ini ada bacaan yang disunnahkan ketika mana rukuk. Tetap kita ini ada bacaan yang disunnahkan dalam sujud. Tetap kita ini subhanallah disyariatkan bacaan di dalam tahiyat akhir. Tiba-tiba ada suatu kelompok yang mengatakan dialog Rasulullah SAW bersama Allah Subhanahu Wa Taala di atas Sidratul Muntaha perkara yang mitos katanya. Astaghfirullahalazim. Habis itu macam Rasulullah dapat perintah solat. Macam itu je ke? Tak payah cakap diam-diam. Subhanallah. Cuba bayang, kita solat tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mungkin tak rasa pun, tetap kita disyariatkan supaya sebut lafaz. Betul tak? Ini kan pula Rasulullah berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, takkan senyap. Takkan, tak ada apa-apa, tak ada dialog. Pasal apa? Hadis, katanya hadis maudhu' katanya. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan oleh Imam Al-Fattani di dalam kitab mensyarahkan Aqidatul Awam, menyebutkan bahawasanya di dalam kitab Nuruz Zalam, ketika mana Rasulullah SAW sampai di atas daripada Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, tempat Rasulullah melihat sebuah pohon namanya pohon Tuba,
yang akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas tiap-tiap penghuni syurga. Kata malaikat Jibril alaihi salam, tiap-tiap penghuni syurga akan dihadiahkan dengan sebatang pokok tuba, dan umat kamu wahai Muhammad akan dihadiahkan dengan 10 batang sekurang-kurangnya daripada pokok tuba. Pokok tuba tu dalam syurga, masa Rasulullah tengok syurga tak ada lagi pokok tuba. Pokok tuba ini kata Rasulullah SAW, dia punya rendang dia, kalau kita naik kenderaan yang paling pantas, kata Rasulullah SAW, mengambil masa 500 tahun untuk lintas di bawahnya. Di atas pokok tu, penghuni syurga akan binakan rumah-rumah banglonya, gedung-gedungnya, stadium-stadiumnya, hotel-hotelnya, kenikmatan-kenikmatannya. Bagaimana mereka itu binakan? Dengan perasaan nak buat terus dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tak pakai duitnya. Tak ada duit, tak ada proses kebenaran pembinaan, tak ada PBT, semua tak ada. Subhanallah. Tempat tu kita punya. Besar. Dan kata Rasulullah SAW, yang paling besar adalah yang orang akan dapatkan, penghuni syurga akan dapatkan di dalam syurga Firdaus. Kata Rasulullah, sehelai saja daunnya dapat melitupi langit dan bumi. Sehelai saja daun dia. Jangan bayanglah macam daun dekat dekat dunia ni. Daunnya mestilah daun yang bertatahkan intan, berlian, zamrud dan sebagainya. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat. Daun tu maksudnya bukanlah tumbuhan, tapi kenikmatan yang Allah Taala kurniakan kepada umat Muhammad dan juga keseluruhan penghuni syurga. Dekat Sidratil Muntaha dapat dibayangkan, dapat digambarkan, dapat ditunjuk di hadapan mata kepala Rasulullah. Kata malaikat Jibril, dekat sini sahajalah yang muatnya wahai Rasulullah. Kalau turun ke bumi tak dapat nampak dah benda ni. Pasal apa? Bumi tak muat. Pohon tu besar sangat. Subhanallah, terlalu besar. Kata Rasulullah SAW, setiap burung-burung yang hinggap menjadi makanan kepada penghuni pokok tu. Buah-buahannya yang begitu pelbagai tumbuh daripada pokok yang sama, dari makanan kepada penghuni pokok tersebut, dan juga bunganya adalah pakaian. Tumbuh bunga tu terus baju kita. Allahu Akbar. Dekat dalam syurga kita punya baju bunga pokok. Maksudnya bunganya besar lah, besar badan kita. Tak payah jahit, dia memang bunga tu bentuk baju dah. Kita pakai terus muat. Allahu Akbar. Mana taknya pokok tu Allah Ta'ala hadiahkan khas untuk kita seorang. Duduklah dalam tu subhanallah selama-lamanya. Allahu Akbar. Buatlah terowong ke, buatlah apa ke. Itulah dia subhanallah kelebihan dalam syurga. Dekat Sidratil Muntaha, malaikat Jibril pun mengatakan, wahai Muhammad, naik lagi ke atas. Kamu akan tembus 70 benteng cahaya. Aku tunggu di sini wahai Muhammad sampai kamu selesai. Kata Nabi Muhammad, afi hadzal makani yatrukul khalilu khalila? Adakah di tempat ini wahai Jibril, seorang kekasih meninggalkan kekasihnya, iaitu Jibril meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Jibril alaihi salam, na'am ya Muhammad. Ma asna'u idza taharrakta laghtarakta wa idza taharraktu lahtaraktu. Ya wahai Muhammad, aku tinggal di sini. Apa yang aku boleh buat? Kalau engkau itu berjalan, kamu akan tembus 70 benteng cahaya. Tapi kalau aku bergerak saja, aku terbakar dengan cahaya tersebut. Tak boleh. Cuba kita bayangkan, malaikat Jibril itu penghulu segala malaikat. Allah Ta'ala khususkan namanya sebagai ruh di dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun pada malam Al-Qadar, para malaikat dan juga ruh. Malaikat itu keseluruhan para malaikat. Ruh itu nama khusus bagi Jibril alaihi salam. Asing nama dengan malaikat yang lain. Nak katakan begitu mulia dan istimewanya Jibril alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tak dapat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah malaikat
Raqib dan Atid yang mencatatkan amalan dapat ikut. Confirm tak dapat ikut kan? Kalau penghulunya tak dapat ikut, takkan Raqib dan Atid dapat ikut Rasulullah. Maksudnya Rasulullah memang tidak ada apa-apa pun antaraan sekalipun waktu tu. Tak ada orang yang menterjemahkan. Subhanallah. Nabi Muhammad bila nampak apa sahaja dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tanya Jibril, apa ini wahai Jibril? Tetapi bila sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada Jibril tunjukkan, wahai Muhammad, ini Allah. Tak ada. Subhanallah. Terus Rasulullah kenal itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hatinya. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala bertajalli, menampakkan zatnya yang maha mulia, memang benar Rasulullah dikatakan oleh para ulama nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dikatakan tanpa sebarang kaif, tidak ada sebarang cara. Jangan kata nampak macam kita nampak ni, kan? Subhanallah. Jangan kata kita macam nampak macam tak ada. Tidak ada sebarang kaif. Jangan kita kaitkan dengan mana-mana perkara yang masih tersentuh akal. Kerana perkaranya bukan lagi perkara berkaitan dengan makhluk, tapi berkaitan dengan Khalik. Sebab itulah di antara para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hatinya. Ada yang mengatakan dengan mata hatinya Rasulullah pejam mata tapi nampak. Tapi ada juga yang mengatakan Rasulullah pejam mata dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mata pada hati. Oh, dahsyat tu. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan dekat hati tu ada mata macam ni untuk lihat. Allahu Akbar. Lihat sungguh, bukannya lihat main-main. Subhanallah. Maka pada waktu itu bila Allah Ta'ala bertajalli di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Allah Ta'ala mengucapkan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad pun menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi Muhammad, Irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ata. Angkat kepala kamu wahai Muhammad, minta apa saja aku akan berikan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beri salam kepada Nabi Muhammad, sejahtera ke atas kamu wahai sekalian Nabi, rahmat Allah dan keberkatan kepadamu. Rasulullah pun jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera juga kepada kami wahai Tuhan, dan juga sekalian hamba-hambamu yang soleh. Kami itu adalah Rasulullah dan kita semua umatnya. Adapun sekalian hamba-hamba Allah yang soleh, maksudnya sekalian hamba-hamba para anbiya yang terdahulu dan juga umat-umat mereka yang soleh, yang beriman. Subhanallah. Waktu itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, angkat kepala kamu ya Muhammad, minta apa saja aku akan berikan. Allahu Akbar. Rasulullah pun mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu ucapan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi qad ikhtarta Ibrahim khalila wa kallamta Musa taklima wa a'taita li Dawud mulkan 'azima wa alanta lahul hadid wa sakharta lahul jibal wa a'taita li Sulaimana mulkan 'azima wa sakharta lahul insi wal jinni wasyayatin. Wahai Tuhan, Engkau telah memilih Nabi Allah Ibrahim sebagai khalil, kekasih kamu, dan telah pun Engkau berikan suatu kerajaan yang besar, dan Engkau telah berkata-kata kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan, dan Engkau telah pun memberikan kerajaan yang besar kepada Nabi Daud alaihissalam. Engkau telah pun lembutkan besi pada tangannya, dan Engkau telah mempermudahkan gunung ganang untuknya. Engkau telah berikan kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman,
Dan telah pun engkau mempermudahkan manusia, jin dan syaitan dalam kerajaannya. Umpama ibarat Rasulullah nak mengatakan, wahai Tuhan, wahai Allah, apa lagi yang ada untuk aku? Semuanya dah engkau berikan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Dialognya panjang, Masya Allah, diceritakan oleh Muhammad Al-Jawi di dalam kitab Nurul Zalam. Subhanallah. Waktu itu, Allah Ta'ala pun jawab kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya, ya Muhammad, qad ikhtartuka habiba wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nadhira wa a'taituka sab'un minal mathani lam a'taha nabiyyan qablik wa a'taituka mafatihu khanaizu tahtal arsy lam a'taha nabiyyan qablik wa a'taitukal kautsar wa syarrahtu ilaika sab'un minal thamaniyata ashum. Wahai Muhammad, aku telah pilih kamu sebagai habib, kekasih aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah pun aku jadikan kamu rasul kepada sekalian manusia, tidak ada siapa, tidak kira siapa pun dia, sebagai basyiran wa nadhira, penyampai berita gembira dan juga menyampai berita yang mendukacitakan, iaitu tentang syurga dan neraka. Aku telah pun berikan kamu 7 daripada kepujian kepada aku di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Tidak pernah aku berikan kepada Nabi-Nabi sebelum kamu. Telah pun aku berikan kunci-kunci gedung-gedung di bawah arash dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Tidak pernah aku berikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Aku telah berikan kamu telaga Al-Kautsar. Dan telah pun aku berikan kamu 8 daripada anak kunci pintu-pintu syurga. Oh, subhanallah. Allah Ta'ala kata, aku berikan kamu 8 anak kunci pintu-pintu syurga. Allahu Akbar. Pintu syurga, syurga ada 8 pintu. Anak kuncinya semua ada kat tangan Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam a'taha nabiyyan qablik. Aku tak pernah berikan, wahai Muhammad, kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, waja'altuka syafa'atal 'uzma yaumal qiyamah. Aku telah pun jadikan kamu, wahai Muhammad, syafaat terbesar di hari kiamat. Wa a'taitu biyadika liwa'al hamd. Fa Adamu wa man dunahu tahta liwa'ika yaumal qiyamah. Dan aku telah jadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai syafaat terbesar di hari kiamat. Dan aku telah berikan pada tangan kanan kamu panji-panji alhamd. Barang siapa yang bangkit daripada Nabi Adam sehinggalah setelahnya, siapa pun, mereka bangkit di bawah panji-panji kamu, wahai Muhammad. Allahu Akbar. Allah Ta'ala mengatakan, fa inni ya Muhammad, sesungguhnya aku, wahai Muhammad, yauma khalaqtus samawati wal ard, ketika mana aku jadikan langit dan bumi, qad afradtu alaika wa li ummatika 50 salatan, telah pun aku fardukan ke atas kamu dan umat kamu 50 kefarduan salat. Faqum biha anta wa ummatika, dan dirikanlah ia kamu dan juga umat kamu. Allahu Akbar. Itulah dia perintah salat yang diterima oleh Rasulullah. Kalau kata dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah tu tak betul, macam mana Rasulullah menerima perintah solat tersebut? Diam sahaja? Subhanallah. Perkara itu didengar oleh Rasulullah SAW bukan dengan suara, bukan dengan huruf, tapi dengan perkara yang sangat difahami oleh Nabi Muhammad, dan diceritakan kembali kepada para sahabat dengan suatu lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah adalah kalam yang azali. Yang pertama,
Yang kedua, tidak ada suara, tidak ada huruf dan juga tidak ada apa-apa perkataan. Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan perkataan. Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan huruf. Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan suara. Tetapi difahami oleh para anbiya. Para anbiya lah yang menterjemahkan dengan bahasanya, dengan suaranya, dengan hurufnya kepada manusia. Jangan kita katakan, macam mana Allah Ta'ala boleh katakan? Allah Ta'ala tu bukannya boleh berkata-kata. Yang sebut ini Nabi Muhammad kepada para sahabat menceritakan tentang dialognya di antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas Sidratil Muntaha. Begitulah Al-Quran. Rasulullah SAW sahaja yang faham Al-Quran tu macam mana bunyinya ketika mana disampaikan wahyu kepada Rasulullah. Kerana kalamullah itu tidak ada huruf kan. Jadi subhanallah dibacakan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya huruf yang pertama keluar dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada kalamullah itu. Kalamullah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Subhanallah. Sebab itulah kata para ulama, kalau kita ini dengarlah kalamullah, pecah kepala kita. Sebab apa? Tak dapat terima kenyataan. Tak dapat diterima dengan akal manusia yang waras. Subhanallah. Hanya mampu untuk didengari ataupun untuk diterima oleh para anbiya. Nabi Musa AS bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa benda yang Nabi Musa dengar? Bukan huruf, bukan suara. Tapi sangat difahami oleh Nabi Musa AS. Allahu Akbar. Kalam yang azali. Maksud yang azali sudah sedia kala ada semenjak azali. Dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata tersebut. Difahami oleh Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa bila cakap kepada manusia tentang apa yang Allah Ta'ala ceritakan kepadanya, berkata kepadanya, Nabi Musa cakaplah dengan bahasa dia, bahasa manusia, dengan suaranya, dengan hurufnya. Begitulah Al-Quran. Yang kita pula kalau Al-Quran tu tak dituliskan, tak dapat kita bacakan, maka dituliskan dekat dalam, maka Al-Quran itu dijasadkan untuk kita. Kerana kita ini manusia, perlukan asbab. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu jugalah kenapa Rasulullah naik ke langit jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Rasulullah SAW naik ke langit itu memang benar-benar naik ke langit. Tetapi bukanlah dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tempatnya di langit. Memang benar Rasulullah itu naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan maksud Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di langit. Yang memerlukan tempat itu adalah Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad itu adalah makhluk. Kerana apa Rasulullah perlu tempat yang tinggi? Kerana kedudukan, kemuliaan dan menggambarkan keagungan, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tempatnya di Sidratil Muntaha dan atas daripada itu untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala berjumpa dengan Nabi Muhammad memang di situ. Bukan maksud Allah Taala ada di situ. Ketika mana para sahabat ada rasa macam keraguan, katanya Rasulullah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dekat Sidratil Muntaha, adakah Allah di situ? Ibarat lebih kurang begitu persoalan para sahabat. Rasulullah terus sanggah pendapat ataupun tanggapan para sahabat. Katanya, la tusawi baini wa baina Yunus ibnu Matta. Jangan kamu itu menjadikan aku ni berbeza di antara aku dan juga Nabi Yunus ibnu Matta. Fa inni unajillahi min fawqas sab'a samawat. Sesungguhnya aku ni bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas 7 petala langit. Wa Yunus ibnu Matta yunajillahi min 3 dhulumat. Sedangkan Nabi Yunus ibnu Matta, dia itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bawah 3 kegelapan. Habis itu Allah Ta'ala ada dalam 3 kegelapan tu ke? Nabi Musa naik atas bukit Tur Sina. Habis itu atas bukit Tur Sina ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dikatakan naik atas bukit Tur Sina, mendengar suara, mendengar kalamullah. Habis itu Allah Ta'ala dekat atas bukit Tur Sina. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus
tanpa perantaraan malaikat pada waktu itu. Dalam perut ikan Nun, dalam air laut waktu malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala antara hamba dan juga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diselamatkan daripada suatu ujian yang berat Nabi Yunus alaihi salam. Habis tu Allah Taala ada dalam perut ikan Nun. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW, benar aku berjumpa Allah di atas 7 petala langit, tetapi Allah Taala bukan ada di situ. Macam kita ni nak solat kena pergi masjid, habis tu Allah Taala ada di masjid ke? Subhanallah. Sebenarnya yang perlukan tempat adalah kita. Nak solat kena ada tempat. Rasulullah nak jumpa Allah kena ada tempat. Nabi Musa nak berjumpa Allah ada tempat. Nabi Yunus telah tersesat ke suatu tempat berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala tidaklah berada pada tempat kerana Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat. Yang berhajat pada tempat adalah makhluk, adalah kita. Kita perlukan tempat. Allahu Akbar. Sebab itulah kita binakan masjid. Sebab itulah kita ini binakan musalla. Sebab itulah kita ada surau. Kerana kita perlukan tempat untuk bertemu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita ini solat tak bertemu Allah? Tidak. Kita solat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, cuma kita je yang tak khusyuk. Subhanallah. Kita solat, kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang tak khusyuk. Sebab itulah dia katakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Maksudnya kamu dah jumpa, cuma kamu tak dapat tengok. Allahu Akbar. Habis itu bila kita katakan kita jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam surau, Allah Taala ada dalam surau. Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak bertempat, itu adalah suatu manhaj dan juga i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Allah Taala bukan di langit. Allah Taala bukan di Kaabah. Subhanallah. Kalau betul Allah Taala itu di langit, tak guna kita ini solat menghadap Kaabah. Pergi langit jumpa Allah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita dengan kebenaran dan juga dengan keteguhan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, teguhkan hati kami di atas landasan syariat dan juga akidah yang tepat dan juga benar kepadamu ya Allah. Benarkanlah apa yang kami ini yakinkan dan yakinkanlah kami dengan kebenaran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada singgung mana-mana pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini. Aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.